tanya dulu. Okay. So siapa sini kan memang I nampak memang kebanyakan adalah kita punya FPO sendiri kan. Okay, I nak tanya siapa memang biasa dah guna. Memang dah biasa guna daily use products kita. Cuba type apa yang you biasa guna. Kalau you guna ubat gigi, you type ubat gigi. Ada tak guna lebih daripada 5 jenis daily use products? Macam ubat gigi ke, hand soap ke, lotion ke. Ada tak? Ada yang siapa yang guna lebih daripada 5 jenis? You type keluar apa yang you guna. Okay, so macam mana kita nak memilih? Semua dah ready kan? Okay. Bel hari ini yang akan share bagaimana kita nak sharing kepada kawan kita. Okay, mungkin kita punya customer, klien kita yang memang sudah ahli. Okay, apa yang kita perlu share kepada mereka pasal cara untuk memilih produk kegunaan harian. Okay, sebab mungkin ramai orang rasa alah shampoo je, ubat gigi je, yang penting apa? Yang penting murah. Ada tak yang rasa nak beli murah? Yang penting murah. Betul tak? Kan? Kalau masa you beli kan, apa kriteria yang utama you pilih produk daily use? Macam dulu you guna ubat gigi ke, you beli shampoo ke, apa-apa kan? Atau apa kriteria yang bagi you memilih produk itu? Kalau saya dulu pilih macam mana tahu? Saya pergi ke shopping center, lepas tu saya akan buka itu shampoo, lepas tu saya bau. Wah, sedapnya bau strawberry. Ada tak? Oh, then I beli strawberry. Ada tak yang macam sama macam saya? Ada tak? Kadang-kadang saya dah bosan guna strawberry, then I bau, ada rasa bau orange. Saya pula rasa nak guna orange pula. Nak guna orange pula. Okay, ada tak? Ada yang beli macam saya, bau dulu. Ada, itu pertama. Yang kedua, Yolensin laukong. Kadang-kadang ada yang kita pilih sebab apa? Sebab saya pilih sebab murah. Ada tak kadang-kadang kita tengok promotion, beli 2 free 1. Ada tak? You beli. Kadang-kadang you pilih sebab apa? Sebab mungkin artis tu pilih. You nampak artis yang you suka tu, you spotlight saya kejap Papa. Kadang-kadang you nampak itu artis guna then you rasa nak cuba juga. Ada tak? So, macam mana you pilih? You bagi tahu saya macam mana you pilih. So, bila you sudah tahu, bila you dah masuk forever, baru kita tahu rupa-rupanya, kita pilih daily use produk, kita boleh tengok apa? Kita tengok kandungan. Betul tak? Ada siapa yang pandai tengok kandungan? Ada tak? Bagi feedback sikit. Siapa yang pandai memilih mengikut kandungan? Okay, so hari ini Bel nak share bagaimana kita nak sharing kepada kita punya klien, okay, dengan kita punya ilmu. So kalau hari ini you masuk dalam Zoom ini you tengok live, you boleh tanya soalan. Okay, you tanya soalan, you terus type kat chat room. Okay, you type kat chat room, then you boleh tanya terus ya. Okay, so hari ini kalau you masuk dalam kita punya chat room, you akan jadi pakar daily use cara untuk memilih. So ada 3 jenis kandungan. Okay, di pasaran. Kalau hari ini kita nak memilih satu produk, mesti kita pilih yang terbaik, betul tak? Sebab walaupun kita pakai kat luar, tapi sebenarnya dia akan masuk ke dalam kulit kita. Okay, saya bagi tahu satu testimoni lah. Okay, testimoni ini adalah seorang nenek yang sudah tua. Usia dia lebih daripada 70. Okay, you tengok nenek yang usia 70 kan sudah tak ada uzur, betul tak? Sudah tak? Sudah usia tua, betul tak? So dia sudah tak tahu uzur, betul tak? Kan tak tahu uzur. Tetapi I bagi tahu you ni, ini nenek ada satu hari dia punya kulit sudah katau, macam sensitif, naik radang. Okay, apa dia buat? Dia naik radang katau kan. So dia pun pergi ke kedai sensei. Okay, kedai ubat. So dia cakap dengan doktor itu kedai ubat So dia cakap, sensei, saya katau kulit ni, saya nak sapu apa krim sapu untuk nak hilangkan katau kat kulit saya.
So itu sensei pun bagi dia satu krim tau. So dia pun bawa balik itu krim, dia sapu-sapu. Lepas tu dia dah okey. Kulit dia dah tak katau. Terus okey. So satu hari nanti tiba-tiba ini nenek dia datang uzur. Usia 70 lebih tapi datang uzur. Dahsyat tak? Okay, so dia kebetulan dia punya cucu adalah nutritionist tau. Dia ialah pakar nutritionist. So dia nenek ini pun bagi tahu cucu dia, cucu datang uzur tiba-tiba, adakah ada masalah apa-apa dalam semua. So itu cucu pun tanya nenek dia, apa yang you sudah makan, apa yang you sudah guna. Dia macam siasat tau, siasat apa yang nenek dia pakai dalam seminggu ini. So last siasat kena pastian, rupa-rupanya nenek dia pakai itu krim yang dia beli untuk hilangkan katau kulit dia daripada kedai ubat tu. So dia punya cucu pun pergi tengok dia punya kandungan tau, kandungan kat ubat tu. Rupa-rupanya dalam ubat itu ada kandungan estrogen, iaitu sejenis hormon. Okay, hormon ini krim hormon ini memang sangat murah punya. Dan biasanya ini krim jenis yang ada estrogen dia banyak diguna dalam skincare. Sebab apa? Estrogen dia satu jenis macam benda yang chemicals, tetapi dia ialah hormon. Dia akan merangsang hormon wanita. Itu sebab itu nenek pakai je dalam masa beberapa hari terus datang uzur. Dia merangsang dia punya hormon sampai dia jadi uzur. Okay, that's why itu yang sangat bahaya. So lama kalau kita pakai benda yang macam ini, ada kandungan luaran yang macam ini, lama you akan ada masalah hormon. Okay, macam ketumbuhan wanita. Okay, kat rahim kita, kat ketumbuhan kita. Okay, so that's why ramai yang tak tahu sebenarnya skincare di pasaran yang ada kandungan estrogen. Sebab dia sangat murah. Kalau you pergi ke kilang-kilang, you ada duit sikit, you kata you nak jadi duta ataupun you nak jadi apa, panggil apa, powder produk skincare. Yang you pakai terus wah, sangat licin, sangat flawless punya. Ada tak? Pernah jumpa tak? You tengok itu testimoni pakai itu skincare. Wah, pakai sehari saja kulit dia terus glowing macam plastik. Itu jeragat semua hilang punya. Itu adalah produk yang ada kandungan estrogen. So ini semua kita panggil apa? Kita panggil hormon persekitaran. Okay, hormon persekitaran ini yang boleh menjejaskan dan dia boleh mempengaruhi kita punya hormon. Dan dia akan merangsang hormon kita jadi makin tinggi. Dia boleh jadi kepada fibroid, ketumbuhan wanita yang kita sangat risau. Dan dia boleh jadi kanser. Okay, so hormon persekitaran ini selain daripada produk skincare, produk kegunaan harian macam krim-krim yang kita sapu, ada juga sejenis hormon persekitaran yang memang kita kena jaga, iaitu plastik. Siapa rumah ada pakai plastik? Ada? Ada tak guna minum air dengan plastik botol ataupun plastik cawan, ataupun you makan nasi, minum sup dengan mangkuk plastik? Itu semua adalah hormon persekitaran yang boleh menyebabkan you jadi kanser. Itu salah satu faktor yang memang sangat tinggi. Okay, so kalau rumah ada lagi plastik, sila buang semua plastik. Okay, tak kisah you punya plastik sehebat mana. Okay, plastik adalah plastik. Dia memang ada partikel plastik yang menyebabkan the cancer. Okay, so boleh faham? Kalau faham, you bagi saya boleh faham. You type. Okay, so I takut nanti I cakap-cakap banyak nanti you tak faham, you tak cakap I takut tau. So memang kena sangat alert kena sangat alert. Plastik memang hormon persekitaran. Okay, satu lagi adalah kita punya perfume. Siapa ada pakai perfume? Ada tak pakai perfume? Sekarang memang you duduk mana pasar raya ke kedai-kedai jamuan, banyak yang jual perfume. Dalam Facebook ke mana-mana Shopee pun ada jual perfume. Okay, kalau you ada jumpa perfume yang memang you spray je, wah, you spray kat baju wah, itu baju 2-3 hari itu bau masih ada dalam tu. Ada tak? Dia punya bau memang jangka masa lama. Jangka masa sangat lama punya. So itu perfume juga merupakan hormon persekitaran. Dia akan jejaskan kita punya masalah juga. Okay, dia akan boleh menyebabkan
faktor untuk dapat risiko untuk dapat kanser sangat tinggi. Itu salah satu. So that's why hari ini kita akan share pasal apa? Kegunaan luaran kita. So that's why you jangan cakap, oh saya hanya gosok gigi saja, saya hanya sapu lotion saja, I hanya shampoo saja. I bagi tahu you, semua benda yang boleh sapu ke apa benda yang you cucikan, semua akan efek kepada badan kita. Okay, ini bukan Bel yang cakap tahu, tapi ini adalah daripada buku. Okay, ini adalah daripada satu buku yang ditulis oleh Consumer Association Malaysia. Okay, daripada Penang. So you boleh cari ini buku cancer causing chemicals. Maknanya produk luaran yang boleh menyebabkan kanser. Okay, produk luaran yang boleh menyebabkan kanser yang berada di kosmetik dengan daily use products. So that's why maknanya kalau you jumpa produk-produk kan yang ada gambar dalam sini yang you guna selama ini, okay, ada banyak brand tau kat sini. So kalau you baca buku ini kalau you ada terbeli ataupun dulu pernah pakai. Nampak tak? Ini brand memang J&J yang biasa kita pakai untuk baby-baby, betul tak? So dalam dia semua ada kandungan kanser. So that's why kalau you sayang kepada diri dengan anak-anak ataupun you punya cucu-cucu, kena alert. Kalau you sedang pakai, you kena buang ini semua benda. Okay, kat mana beli? Kat beli buku popular bookstore. Okay, ataupun kedai-kedai manalah you jumpa ini, you boleh beli. Okay, so dalam ni memang banyak info-info tau. Yang kita selalu pakai macam shampoo, lepas tu ubat gigi, skincare yang kita pakai. Nampak tak? Kan? So ini semua yang saya pun dulu pernah pakai. Tapi kita dulu tak cara, betul tak? Rupa-rupanya, wah, ada banyak sangat chemicals kat dalam yang boleh menyebabkan kita ada kanser. Termasuklah kita punya ubat ketiak. Okay, so that's why memang kena sangat alert lah. Okay, dah ubat gigi you tengok. Nampak tak ubat gigi yang anak-anak kita pakai? Kan? Apa ada tiger, ada rabbit punya itu. Ada lion punya, nampak tak? So rupa-rupanya you tengok apa punya semua ini ada chemicals. So that's why kena sangat jagalah. Kalau kita pakai memang dia akan masuk ke dalam kita punya darah. Okay? Lagi pun kalau you every day you pakai, lagilah dia efek lagi besar. So that's why bukan Bel yang cakap, tetapi memang sudah ada fakta. Okay? Cuma kita tak cara. So sama juga dengan kawan-kawan sekitar kita. Okay, memang pandai jaga dalaman. Memang makan, rajin makan sayur, rajin makan buah. Tetapi kenapa dapat kanser juga? Okay, that's why memang kena jaga dan bagi tahu mereka, share kepada mereka. Popular bookstore. Okay, so kena share kepada kawan rupa-rupanya apa yang kita pakai dia merupakan penyebab, okay, faktor utama juga untuk menyebabkan kita dapat risiko tinggi untuk dapat kanser. Okay, ini kita panggil hormon apa? Hormon persekitaran. So ini satu info yang sangat penting. So kalau you pergi jumpa kawan you share ini info orang akan rasa wow, you memang ada ilmu. You bukan cakap sebab you nak jual. Orang akan rasa you ada ilmu. You at least you bagi something kepada I yang baru. So I alert. Okay, I alert. So that's why hari ini kan kita nak share pasal kenapa kita nak pilih kegunaan harian forever. So tadi kita sudah kata kandungan sangat penting, betul tak? So kalau ada kandungan yang bahaya, itu yang akan masuk dalam badan kita. Okay, so forever punya kandungan utama ialah apa? Okay, so kalau you pusing ke belakang, you akan nampak semua orang boleh pergi ambil you punya produk. Okay, you punya forever punya produk, you ambil satu botol, cincai satu botol. You pergi ambil sekarang. Okay, kalau rumah you ada lagi shampoo yang dulu-dulu brand yang lain, you ambil juga. Ubat gigi ke, skincare ke, apa-apa you pergi ambil. You pergi bilik tidur you ambil sekarang. Cincai satu. Cincai ada tak brand yang lain? So Wafa sudah ambil. Kak Azia pun pergi ambil. Okay, so you ada kalau rumah ada lagi brand yang lain, you ambil, you tengok kandungan utama. So you baca kandungan utama kalau yang forever punya, dia tulis apa? Aloe barbadensis stabilize aloe vera gel. Nampak tak? So bermakna kandungan utama dia tulis utama tu bermakna 50 hingga 70% adalah kandungan utama yang dia tulis.
So bermakna ini ubat gigi kandungan utama 50% hingga 70% dia adalah aloe vera dan yang penting adalah stabilized aloe vera gel. Itu sebab you perasan tak produk Forever kita kan, you pakai sikit saja you dah rasa. Betul tak? You pakai sikit you dah rasa sebab apa? Kepekatan dia sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat pekat. Okay, kalau rumah you ada lagi ya, body shampoo yang macam-macam dulu, Protect punya, macam-macam brand ada kan, ada aloe vera juga, nampak? Kan, ada aloe vera. Tetapi ya, I baca kandungan dia kat belakang ni, utama dia adalah water. Bermakna 70% dalam botol ini ya adalah air. Nampak tak? You beli ini ya, ialah macam beli air. Okay? Lepas tu, aloe vera dia kat mana? You nampak tak? Muka surat dia punya botol memang ada aloe vera. Tapi yang kandungan dia kat aloe vera kat belakang tu adalah last yang ketiga. So maknanya berapa persen aloe vera kat dalam ni? Mungkin 1% je. Lepas tu aloe barbadensis extract. Tapi tak stabilize punya. Nampak tak? Itu sebab kan kadang-kadang you beli produk mungkin murah tetapi kandungan dia ialah air dan dia campur dengan banyak chemicals kat tu. So that's why kadang-kadang bila you guna macam ini untuk mandi ya, you akan rasa kulit kenapa makin mandi makin kering. Dan makin mandi ya, you punya kulit kenapa keluar biji-biji macam itu pernafasan. Kita punya sudah tersumbat, dia tak boleh bernafas. That's why dia keluar biji-biji kecil-kecil kat belakang badan. Perasan tak? So itu adalah chemicals yang boleh sumbatkan liang roma kita. Okay, so that's why di pasaran ada 3 jenis kandungan utama. Yang pertama adalah air. So macam yang inilah, utama dia air. Yang jenis yang kedua adalah jenis yang memang dia langsung tak ada kandungan. You tengok-tengok, wah you pusing belakang you nak baca kan. Tapi belakang tak ada kandungan utama. Langsung tak ada punya. Okay, so itu kebanyakan daripada minyak haiwan. Okay, minyak haiwan daripada mana? Daripada haiwan, daripada binatang. So you tengok kan, kalau you pernah masuk sup tulang, pernah masak tak sup tulang? Siapa pernah masak sup tulang? Ada kan? So bila you masak sup tulang kan, you rebus-rebus itu sup tulang, you letak tulang, you letak daging dalam tu kan. Lama-lama sup tulang tu apa yang naik atas sup tu? Apa yang naik atas? Itu minyak, betul tak? So itu minyak adalah itu kilang yang ambil itu minyak atas tu untuk buat apa? Buat produk shampoo, buat produk mandi untuk you. Sebab itu minyak tak ada orang mau punya. So that's why itu kilang akan jual itu lapisan minyak bagi ke kilang-kilang lain dan dia proses. Tetapi sekarang banyak ialah kilang yang menggunakan apa? Minyak sisa-sisa petrol. Macam minyak yang macam panggil apa? Yang sisa-sisa lah yang tak nak punya, orang tak nak punya. Minyak yang tak bagus untuk buat itu shampoo, body shower bagi kita. Itu sebab menyebabkan lama-lama you pakai kulit jadi kering, jadi tersumbat. Okay, so itu kandungan yang kedua. Kandungan jenis ketiga adalah minyak tumbuhan. Okay, minyak tumbuhan, you imagine. Minyak tumbuhan ada apa? Macam aloe vera, macam minyak zaitun, apa lagi? Pandan, betul tak? Daun pandan. Lagi apa? Lemon, ada tak? Orange. Ini semua tumbuhan, buah-buahan. Okay, you imagine kan, kalau daun pandan kan bagus, bau wangi, betul tak? Tapi daun pandan satu helai begitu besar. Kan? Tapi you nak buat itu kuih pandan. Pernah buat tak kuih pandan? You nak perak itu jus pandan satu daun pandan tu. You nak perak itu jus pandan, you kena perak nak buat kuih kan. So you perak dia tapak berapa tipis itu daun pandan punya itu jus. Sikit je, betul tak? So maknanya you perlukan banyak daun pandan untuk dapatkan satu gelas itu jus pandan untuk buat kuih. So you punya cost tinggi tak? Cost sangat tinggi sebab you perlukan banyak baru dapat itu sikit. So dia memang sangat mahal. That's why kalau you beli satu produk, kalau kandungan utama dia adalah tumbuhan, so dia mesti jual sangat mahal. Mesti RM100 ke atas punya. So that's why sangat mahal sebab cost dia tinggi. Tapi Forever punya produk kan, you tengok kan, memang dia punya harga semua kurang daripada 100. Sebab apa? Sebab kita adalah ladang terbesar di dunia, kilang terbesar di dunia, so kita boleh jual harga murah.
tetapi kita sangat jaga kualiti. So kandungan utama dia adalah aloe vera. So kalau ada soalan, you boleh type kat chat. You type kat chat, saya akan nampak, saya jawab. Okay. So Kim akan tolong saya tengok soalan. Okay. You type kat chat. Okay. So that's why ya, kita punya produk kandungan utama dia adalah aloe vera. Okay, nampak? That's why kepekatan dia sangat-sangat tinggi. Okay. So hari ini ya, saya nak share, nanti you balik, you boleh tengok kandungan utama semua. Okay, tak kisahlah dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki kita. Okay, ada soalan tak? Kim? Tak ada. Okay, so okay, kita masuk terus. Okay, kalau kita nak ke rumah kawan kita, kadang-kadang you sudah cerita pasal demo aloe vera gel, Arctic Sea, yang produk suplemen dia sudah guna. So kalau hari ini you nak cross sell dia, cross sell maknanya kita share dia benda yang dia tak pernah pakai. Okay, contohnya macam daily use, macam tadi kita cakap lah, kita nak dia guna lagi banyak produk, betul tak? So you kena share kepada dia. Macam awal-awal pagi kan, kita buat apa? Kita gosok gigi, betul tak? Gosok gigi guna ini, ubat gigi forever. Siapa yang memang pakai ini untuk gosok gigi? Ada tak? Kalau ada, you type 1. Dulu saya pakai ini, dulu sebelum kenal forever saya pakai ini. Siapa sama dengan saya? Ada tak? Ataupun you see gate punya pun ada, betul tak? Itu memang sebab apa? Sebab mak kita pakai. Mak kita pakai ni, so kita pun teruskan pakai lah. Sama, betul tak? So that's why you tengok kan, ini ubat gigi warna apa? Warna putih, betul tak? So putih ini sebenarnya dia buat daripada apa? Ini ialah gigi kita. Okay, gigi kita. Hazel tu ada. So ini gigi kita. So you tengok ini ya. X X adalah apa? X ialah kita dulu pakai punya ini. Betul tak? Warna putih. So warna putih ini sebenarnya daripada apa? Shilling kapur. Kapur shilling yang buat itu bumbung punya kapur shilling. Okay? So kalau you pernah guna ini, you pernah tak rasa dia macam pasir-pasir macam tu? Betul tak? So kalau yang forever punya kan, warna dia apa? Warna dia warna hijau, betul tak? Warna hijau ni bukan sudah pekulat tau. Kalau you tak pernah pakai, nanti you buka, terus, kenapa warna hijau? You pun cerita kak, saya, Bel, ini ubat gigi sudah pekulat ke? Saya kata tak, ini memang hijau sebab dia ada letak chlorophyll. Okay, ini ya macam gigi kita. Okay, gigi kita. Okay, gigi kita memang ada enamel. Ini kita punya berus gigi. So hari ini saya akan gosok gigi saya dengan berus gigi yang ini. Okay. So you tengok kan, biasa kan bangun pagi memang kita gosok gigi, betul tak? So biasa gosok gigi you gosok berapa lama? Cuba type kat situ. Berapa lama you gosok gigi you? Cuba type. Kalau rumah you ada macam plastik macam ini yang kita dulu letak CD punya kan, you boleh buat demo macam ni kat rumah kawan. Okay, you gosok gigi. Gosok. Kan? Bila you gosok kan, you rasa dia memang ada pasir-pasir macam tu yang warna putih. Okay, so yang warna putih ini memang dia sudah tulis kat dia punya botol, dia ada fluoride. So fluoride ini sebenarnya dia untuk basmi kuman, betul tak? Tapi kalau kandungan terlalu tinggi, kita selalu kan gosok gigi mesti kita ada tetelan, betul tak? Ubat gigi. So bila kita telan-telan lama kan, dia boleh menjejaskan kita punya masalah saraf kita, otak kita. Terutamanya macam kanak-kanak yang baru belajar untuk gosok gigi. You suruh dia ludah, dia akan telan. Betul tak? So that's why bila lama-lama telan, sebenarnya tak bagus untuk kesihatan. Tapi yang forever punya kan, dia langsung tak ada fluoride. So that's why kalau kita sudah tertelan pun, kita tak risau. So dia tak ada fluoride, macam mana dia nak basmi kuman? So dia menggunakan bee propolis. So that's why kalau you baca kat dia punya botol, dia ada bee propolis yang boleh membantu untuk basmikan kuman. Okay? So that's why kita gosok-gosok gigi kan, berapa lama kita gosok? Ada pernah kira berapa lama you gosok gigi? Waktu yang paling best, yang paling tepat doktor gigi cakap mesti gosok 3 minit. Okay, 3 minit, selepas 3 minit kita makan, kita gosok. Okay, 3 minit ialah masa yang paling bagus. Okay, lepas tu
selepas kita gosok kita nak kumur, betul tak? Kita nak kumur tu berapa banyak air baru boleh kumur sehabis semua itu ubat gigi yang tak bagus ini. You nak kumurkan daripada mulut you perlukan at least 8 gelas air kumur. Okay, baru ubat gigi yang ini akan keluar sepenuhnya daripada mulut. Kalau tak, kadang-kadang you sudah kumur kan, you minum air, you telan air liu, you akan rasa lagi itu ubat gigi. So maknanya itu benda akan telan dalam kita punya badan, nampak tak? So kalau hari ini you guna yang forever, you tak risau lah. Okay, bukan kata you tak perlu kumur juga, tapi you tak risau macam yang ini sebab ini memang ada fluoride. Okay, so ini dah 3 minit kan, I gosok kan. Okay, so selepas gosok kita akan cuci, kumur mulut kita. Okay, siapa masih lagi guna ubat gigi ni? Cuba type 1. Yang sedang pakai ubat gigi forever type 2. Siapa berani nak type kan? Tak apa, hari ini je last kita pakai yang ini, yang warna putih ni. Okay, last kita pakai. Esok kita pakai dah yang forever punya, betul tak? Okay, biasa kita kumur je ya, tak payah cuci macam saya lah. Okay, cuci gigi ya. Okay, yang forever punya ubat gigi kan, you rasa boleh tak kita makan? Kita boleh telan tak? Memang tak guna kan? Sebab ubat gigi forever bukan saja untuk gosok gigi, tetapi dia boleh banyak kegunaan. Okay, nanti saya share ya. Nanti saya share, dia boleh guna untuk apa. Ada tak yang pernah makan ubat gigi forever? Ada tak? Kalau ubat gigi yang luar memang tak boleh. Tisu. Okay, memang tak boleh. You nampak tak? Tisu kat sini saya. Okay. Wah, sangat jelas oh. You tengok, nampak tak? Tak nampak oh? Tak apa, saya ada kain hitam. Nampak tak? Dia sudah kabur. Bahagian X, bahagian ini. Kalau boleh nampak, bagi I satu yes, boleh nampak. Nampak tak? Yang bahagian X ni dia sudah macam sangat blur. Wah, yang sebelah forever tu kan sangat clear, nampak tak? Wah, sangat jelas. You boleh ambil gambar. Tolong I snap sekejap. Snap gambar nanti boleh send dalam group. So you boleh nampak memang sangat jelas tempat yang kita guna ini. Okay, macam pasir-pasir punya. So that's why kenapa kita punya gigi ni kan sebenarnya dia ada satu perlindungan. Kita panggil enamel. So enamel ini bukan animal tau. Enamel ini memang dia satu perlindungan gigi kita. So bila kita ada enamel perlindungan ni, kadang-kadang you ada rasa tak? Bila kita minum air sejuk, you rasa mengilu, ada tak? You minum air sejuk, makan ais krim mengilu gitu. Sebab apa? Gigi you sudah tak ada perlindungan, gusi you sangat lemah. So that's why you punya gigi sudah tak ada perlindungan. Sebab ini dia sudah hakiskan you punya perlindungan. Okay? Tapi forever punya tadi you nampak kan? You gosok dia masih lagi sangat licin. Dia tak ada, dia sangat lembut punya. Struktur dia sangat lembut. Sangat melindungi kita punya gigi. Nampak tak? So that's why kalau ini lama-lama you pakai memang gigi you rosak. Gusi you jadi semakin lemah. Okay, that's why memang jangan guna yang ini. Yang forever punya best, dia ada pea propolis, basmi kuman. Lepas tu dia ada aloe vera kandungan utama. So kalau bukan saja gosok gigi tau. Dulu saya memang gosok gigi, ada tak yang selalu macam gusi berdarah. You gosok je macam Pontianak. Wah, berdarah-darah punya ada macam saya. Ada tak? So saya memang guna ini jadi okey. Lepas tu dulu saya memang selalu ulcer mulut. Ulcer mulut teruk everyday punya. 365 hari memang everyday ulcer mulut punya. Tapi sejak I pakai ini ubat gigi, ulcer mulut saya sudah hilang. So that's why kalau kawan you ada masalah ini ulcer mulut, tonsel, you mesti share dia ini. Boleh sapu ulcer. Okay? Kalau you batuk, you boleh telan. Ini ubat gigi boleh telan. Pernah tak makan ubat gigi forever? I makan tau. I boleh telan. Kalau you batuk, you boleh telan. Okay? Lepas tu kalau you masak tonsel, sakit tonsel, you kemam bagi dia kat sini, bagi dia basmi kuman. Memang best sangat ini ubat gigi.
Tapi I tak suruh you letak kat itu roti ya, makan roti sapu ini bukan Lepas tu best ialah apa? Ubat gigi ini pakai sikit je. You share ke kawan you. Pakai sebanyak ini je. Sudah cukup. Ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar. Okay, ambil gambar. Sikit je you pakai sudah cukup tau. Sangat jimat punya. Okay, lepas tu kalau you batuk, you boleh letak telan sikit. Memang you akan rasa selesa sangat. Sebab dia dalam ada mint, peppermint. So memang you rasa memang sangat segar. Tapi kalau ubat gigi yang macam ini wah you memang dulu kena pakai banyak, betul tak? Macam ini berus gigi kan. You memang mesti pakai banyak punya. Sampai dia wah satu garisan satu macam ini, betul tak? Tapi kalau you pakai yang forever punya sebenarnya sangat jimat tau. Sebiji ini je you dah cukup. Memang dah berbuih punya. Okay, lepas you gosok you rasa memang mulut you memang best sangat. Lama-lama you tak nak pakai ini dah. Yang putih ni you rasa tak nak pakai dah. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? So memang sangat jimat ini forever punya. Okay, sangat best. So kalau you batuk ke apa ke, kadang-kadang macam kalau mulut you busuk. Atau you kerja you nak jumpa klien. Okay. Takkan nak mulut busuk-busuk lepas makan pudu, makan durian terus pergi jumpa kawan nak bercakap kan. So you boleh telan sikit forever punya ubat gigi. So dia segarkan bau mulut kita. Okay, so you boleh bawa ini selalu. Kalau kanak-kanak budak yang baru belajar untuk gosok gigi, boleh juga pakai forever punya ini ubat gigi. Dia tertelan punya, you tak risau. Itu yang best tadi. Okay, ubat gigi forever. Okay, selepas kita gosok gigi, okay, tak ada. Kalau ada soalan, you boleh type kat chat room. Kalau lepas kita gosok gigi, apa kita buat? Ada tak kita basuh muka? Ada kan? So, kalau dulu kita basuh muka macam mana? Dulu kita basuh muka macam mana? Dulu kita basuh muka dengan ini. Ada tak yang pakai ni? Ada tak? Ini saya dulu pakai. So, I bagi you tengok ini ubat cleanser cleanser ini. Okay. So, cleanser ini saya letak sikit. Ini cleanser. Okay. Ada tak lagi yang pakai sabun? Okay, kan masa kita cuci muka, kita mesti pakai juga sabun, betul tak? So, I letak bawah sikit, you boleh nampak. Okay, so ininya lah cleanser. Boleh nampak? Kalau nampak, you type yes bagi saya. Okay, lepas kita sudah cuci muka, mesti kita ada cuci badan juga, betul tak? Ada tak yang pakai shower punya? Ada tak? Yang tadi I cakap ada aloe vera punya? Ada kan? Aku ni, you pakai我找。ada tak? Shower, okay. Lepas tu ada tak yang jimat-jimat pakai hak ni? Wah, sabun. Ada lagi tak? Ini sabun. Protect punya. Ada tak pakai? Ada juga kan yang jimat-jimat suka pakai sabun juga. Okay, boleh juga you pakai sabun. Okay, I letak sikit kat sini sabun kita. Sebab ramai juga yang suka pakai sabun. Dia tak suka pakai krim-krim punya. Suka pakai sabun. Okay. So ini sabun. Okay. I letak sikit sini. Okay. Lagi. Apa lagi? Ada tak yang pakai ini? Yang ini ada ke orang pakai ini? Ini apa tau? Ini ialah sabun mandi. Sabun bukan mandi, sabun kain. Ni. Sabun kain. Ada tak orang guna ini mandi? Tak ada rasa. Tapi kita cuci kain dengan ini, betul tak? Dulu-dulu. Okay. Kita tengok apa dia punya kelemahan. Okay. Okay, so kalau di forever kita pakai apa? Guna ini, betul tak? Hand soap untuk mandi dan juga cuci muka, cuci adik. Semua boleh cuci yang ni. Kita panggil dia si gemuk. Okay, letak sikit kat sini ya. Okay, ini yang forever. Lepas tu Kim tolong I kacau boleh? Tolong kacau ni. Okay, kita kacau sikit
So kalau rumah you ada juga yang dulu habis punya, you boleh buat demo juga. You boleh buat demo, tunjuk kawan-kawan juga. Okay. Ini sabun mandi. Okay. Ini sabun kain. Okay. Dah. Okay. So sekarang kita nak test kita punya pH. Kita nak rasa, ada tak you kadang-kadang rasa pakai, bila you pakai lama-lama mandi you rasa kulit kering. Sebab apa? You tengok kita punya tangan ini air kosong. So I ambil sikit air Kita nak tahu pH kita punya kulit sebenarnya pH apa. Okay, ini pH paper. Okay, you tengok pH kulit kita adalah ini. Warna orange punya. So kita punya kulit sebenarnya asid, lemak asid. Dia tak sampai 7 tau. Dia tak sampai 7 tau. Dia lemak asid, dia warna kuning-kuning punya. So lebih kurang 6 hingga ke 7. Dia tak sampai ke neutral. Dia lemak asid kita punya kulit. Nampak tak? So you tengok kita yang pakai setiap hari okay? Yang dulu kita masa kita belajar, kita beli yang ini. Guna untuk muka kan? Untuk muka you tengok pH dia apa? Apa tak? Hijau. So dia sudah pergi ke alkaline. Itu sebab kenapa you pakai you nampak kulit you memang kering, katau, keluar biji-biji jerawat, nampak tak? So ini yang ada kandungan aloe vera. Nampak tak? Warna hijau juga nampak? Wah, sudah alkaline teluk That's why you kulit sangat kering. You tengok kalau kita pakai sabun. Warna hijau juga. Okay, lepas tu kalau you mandi-mandi mandi-mandi okay, kita guna itu semua rasa alkaline. Kalau kita pakai yang sabun basuh kain, wah, you nampak tak? Memang sudah gelap you tengok ini sudah alkaline berapa bacaan dia. Bacaan dia sudah pergi ke memang pH yang memang alkaline teruk, you nampak. That's why you perasan tak bila kita mandi kita guna kain sabun cuci kain memang sangat kering tangan kita. Okay, so kita tengok pula Forever punya hand soap. Okay, you tengok. Nampak tak? Sama tak dengan kulit kita? Sama sebiji. Itu sebab you boleh guna untuk cuci muka, cuci badan, cuci adik. So semua ada orang adik adik lelaki, adik perempuan, semua you boleh guna ini hand soap untuk cuci. Sebab apa? Dia memang sama pH dengan kita punya kulit lemak asid. Okay, dia tak out neutral. Kita tak neutral tau. Kita lemak asid. So that's why bila you pakai, you punya muka, badan, adik you, you rasa memang sangat ngam sangat ngam. pH paper ini beli kat kedai farmasi. Okay, boleh guna ini untuk test. Okay, so that's why inilah. Okay, Kim, tolong saya kemas ya. Terima kasih. Thank you. Okay. So ini Bel, semua tunjuk Bel gambar. Tunjuk gambar dulu. Bel, tunggu. Tunjuk gambar dulu. Gambar apa? Full gambar lah Bel. Full gambar nak snap lah. I nak screenshot. Yang bawah ni ke? Yang tadi. Apa nama Ya, tadi? tepi dulu tu botol, kepala botol. Yes, aloe vera punya mana? Sini. pH aloe vera punya tadi mana? pH Sudah buang. mana dah? I buang mana? Ini biasa kita buat live kat depan mata. Ini first time kita buat macam ini Zoom. Ni pH. Apa? Sekejap. I nak screenshot sekejap. Gitu. Belum kejap. Cepat. Okay, so kena cool. guna hand soap. Ada orang dia suka sabun, dia boleh pakai yang ini, avocado soap. Ini pun best. Dulu saya guna ini untuk mandi. Kim guna ini untuk cuci muka. So kalau kulit you jenis kulit muka yang biasa, tak ada jerawat, tak ada minyak kan, you boleh guna ini hand soap untuk cuci muka. Okay? Nak sharing terus best, betul tak? Sangat best punya.
So kalau muka you licin je macam Kim Hawa tak ada jerawat, tak ada minyak, you boleh pakai ini untuk cuci muka. Tapi kalau muka you jenis yang jerawat, you jangan pakai ini dulu. You mesti pakai ini cleanser dulu untuk cuci muka. Okay? Kalau tak nanti kalau muka you jerawat, you pakai ini kulit jadi kering. Okay? Jadi kering nanti kawan you marah you pula. Okay? So ini boleh mandi. Okay? Kim? Okay. So ini kita boleh simpan. Okay. Okay. So next lepas kita mandi lepas kita ini lepas kita mandi ayo dia mau mandi aku dia mau mandi saya. Okay. So lepas kita mandi cuci muka, okay, apa kita mau buat? Kita mau sapu. Kita mau sapu. Sapu mana dulu? Sapu lah ketiakmu busuk. Okay. So sekarang CMCO, walaupun CMCO atau MCO duduk rumah pun ketiak tak boleh busuk. Okay. So apa you buat? Kita kena pakai ubat ketiak. Okay, macam Bel, semua orang tahu saya memang ada bau ketiak. Sangat famous bau ketiak saya. Itu yang laku, you tahu tak? Itu bau ketiak sangat laku tahu. So that's why Kim mau saya supaya ada bau ketiak. Tak adalah, gurau je. So memang saya ada bau ketiak keturunan punya. Okay, so memang daripada sejak saya usia 12 tahun sekolah rendah, saya sudah pandai tabung duit beli ubat ketiak kat pasar raya. You tahu tak? So, I setiap kali pergi pasar raya, saya mesti beli itu ubat ketiak. Sebab I beli ubat ketiak satu sebulan dah habis. Lepas tu tak jadi. Sapu pun bau busuk lagi. So, memang tak jadi. Aku selalu tukar brand punya. Sampailah saya pakai yang macam ni, yang spray pun ada, yang batu punya pun ada. Macam-macam saya pakai. So kalau macam ini yang biasa you pakai, memang lama-lama ketiak tu jadi hitam. Sebab apa? Sebab jenis yang macam ini ada, aku stand by sebab ini biasa ada apa? Ada api. Betul, bukan ada api. Ada alkohol. That's why lama-lama you pakai dia jadi hitam. Okay, you tengok ada alkohol tau. You jangan kelip mata you tengok api dia memang membara. Tengok. Nampak tak api dia? Bahaya, betul tak? So kalau hari ini you ada bulu ketiak, okay? Ada bulu ketiak, lepas tu you pakai singlet, lepas tu kawan you birthday, you pun pergi ke birthday BBQ. BBQ bakar itu kepak-kepak betul, kepak ayam semua kan. You pun nak sibuk nak pergi bakar juga. Lepas tu you punya ketiak kan bulu panjang, lepas tu you bawa pakai itu kepak ayam you punya ketiak pula terbakar. Sebab apa? Sebab you dah pakai hot ni. So memang ini lama-lama you tengok ketiak you memang jadi hitam sebab dia ada alkohol. Lepas tu ini deodorant jenis ini kan memang ada apa? Dia ada letak garam aluminium ataupun kandungan yang lain yang boleh sumbat liang roma. That's why dia memang tulis anti sweating, anti perpeluhan. Anti sweating tu anti perpeluhan Maknanya you pakai 12 jam ketiak you tak berpeluh punya. Itu yang bahaya. Sebab apa? Ketiak kita adalah sistem limfatik kat sini, dia nak keluarkan peluh tu. Peluh itu adalah toksik. Antiperspirant. Pandai Lily sayangku. Okay. So bila you pakai dia antiperspirant tak boleh peluh itu toksik pergi mana? Dia masih simpan dalam you punya limfatik tau. So kelamahan sistem limfatik kita dia akan sumbat itu toksik. Lama-lama itu toksik pergi ke payudara. Nampak, Laukong? So that's why you memang kena jaga sebab dia akan jejaskan masalah kita punya kanser payudara. So kena checking tau. So jangan pakailah antiperspirant punya. So forever punya ubat ketiak ni, dia bentuk macam ni, panjang. So memang tahan lama. So kalau you guna ini you tengok you bakar macam mana pun dia tak ada api. Nampak tak? Tak ada api. That's why I takut. Yang tadi tu aku takut. Nampak? Dia hanya titis air je. Nampak air tu? Nampak tak air tu? So ini air aloe vera. Kandungan utama aloe vera. So you tak payah risau. Okay, you tak payah risau. So kalau ini bukan saja ketiak boleh pakai. Ketiak boleh pakai. Kalau you punya kaki memang crack. Kering sampai itu crack punya kan. You boleh pakai untuk kaki. Okay, lepas tu kalau rumah you banyak nyamuk,
You boleh potong ini deodorant, potong kecil-kecil, you letak kat sarung. You gantung kat tepi katil, dia boleh anti nyamuk. Okay, kalau you punya rumah ada itu letak itu apa panggil ubat gegat, you boleh guna ini jadi ubat gegat. Dia banyak kegunaan sebenarnya. So bukan saja ubat ketiak tau, tapi dia banyak kegunaan. So kawan-kawan saya yang macam baru bersalin punya, saya memang biasa hadiahkan ini. Sebab apa? Saya suruh dia potong, gantung memang tak ada nyamuk. Anak-anak dia tak risau, baby. Okay? So ini pakai ketiak, okay? So you boleh beli ini ya, follow you punya brand, boleh buat demo. Ini memang susah nak cari dah ni, follow you. Okay. You boleh beli buat demo, jumpa orang lepas buat demo aloe vera gel. Minggu depan you boleh jumpa dia buat demo ini. Okay, lepas kita ubat ketiak, apa kita pakai? Ada tak pakai lotion? Sekarang memang ada stok tau aloe lotion ataupun moisturizer lotion pun sama. Okay, cuma kandungan minyak dia berlainan. So kalau kulit you memang selalu kering, crack punya, memang you boleh pakai aloe lotion ni. Kandungan utama dia adalah aloe vera. Okay, aloe lotion. Okay, untuk lembapkan kulit. Okay, terutamanya amoy-amoy duduk kat aircon, you boleh suruh guna ini. Okay, dia boleh lembapkan kulit kita. Okay, lagi apa? Tadi saya sudah lupa basuh kepala. Sudah mandi tapi tak basuh kepala. So forever dia ada dua. Satu shampoo, satu conditioning. Conditioning, sayang. Conditioning So kenapa kita punya shampoo conditioning dia dalam 2 botol. Saya tahu sekarang memang tak ada stok lah conditioning. Okay, tak apa. Okay, you pakai shampoo dulu pun tak apa. Okay, kalau rambut you macam saya, pendek je. Okay, kalau pendek you boleh shampoo saja. Dia tak keringkan kepala kita. Tak keringkan rambut kita. Okay, kalau you punya kulit selalu ada tak kelimomo? Ada kan? Ada kelimomo, ada selalu rambut gugur, kering, bercabang. You memang kena pakai dua-dua. Okay, shampoo dengan conditioner. Okay, shampoo ini dia adalah untuk membuka liang sisik rambut kita. Okay, shampoo dia membuka, dia membersih. Okay, dia buka kita punya sisik rambut dan dia basuhkan minyak-minyak, habuk-habuk, kotoran-kotoran kat kulit dengan rambut kita. Okay, selepas you punya rambut sisik dia sudah buka, okay, you mesti tutup balik, betul tak? So you tutup balik dengan conditioning. Okay, conditioning punya kerja adalah tutup balik sisik rambut. That's why lepas you pakai, you tak akan rasa kering. Okay, kalau you hanya buka, you tak tutup, you akan rasa kering. Tetapi nak bagi tahu anda satu kelebihan adalah Forever punya shampoo ini daripada aloe vera. Dan dia juga mengandungi macam minyak-minyak yang sangat best macam jojoba. Lepas tu dia ada macam itu coconut. So bila you pakai, you akan rasa macam bau kelapa. So that's why kita lepas kita sudah shampoo, walaupun you tak pakai conditioning, you tak rasa kulit rambut you kering sangat. Tak macam kering sangat tak. Itu yang bestnya. So that's why kalau you selalu pakai shampoo dan conditioning 2 in 1 dalam satu botol, itu yang menyebabkan rambut kita jadi blur. Dia jadi bengong. Sebab apa? Shampoo ialah membuka. Tapi you pakai sekaligus. So dia mau buka atau tutup sisik rambut tu. Dia jadi bengong kan. Tak tahu nak buat apa dah sekarang. Buka ke tutup? Buka ke tutup? So that's why you mesti selepas you shampoo, sudah bilas air, okay, you tuang sikit conditioner kat tangan. So you hanya letak kat hujung rambut saja. Jangan sampai ke kepala kulit. Okay, hanya di hujung rambut dan you buat macam ini. You macam ni pusing dia. Massage sikit pusing dia. Sekarang I tak dapat buat lah. So kalau you ada rambut you pusing macam ini, massage dia supaya dia masuk ke dalam sisik rambut tu, dia jadi terapi macam itu. So you tak payah sampai ke kulit rambut So selepas sekejap you bilas air, then dah okay kau tim. Nampak tak? So sangat senang. Mesti pakai asing. Shampoo satu, conditioner satu. Jangan beli yang 2 in 1, 3 in 1 itu yang tak baik. Okay, mesti asing punya. Selepas you sudah cuci, kalau you ada masalah kelimomo, ada masalah rambut gugur, dengar baik-baik ini tip sangat penting. Kalau ada gugur rambut, kelimomo, botak, kena pakai apa? Kena pakai Condi Activator. Selepas you
keringkan kepala, you mesti guna activator ini letak kat kita punya kepala otak. Kepala otak. Kepala kulit kita. Okay, you boleh macam saya spray. Beli satu spray ya, yang ada kepala spray, saya tuang ke dalam tu, lepas tu saya spray kat kepala rambut. So kalau you ada keling momo punya kan, memang you akan gatal gila. Dia akan keluar dulu semua keling momo tu. Dia akan tanggalkan semua rambut yang rosak. Okay, biasa kalau saya jual ini set kan, satu set macam ini saya jual, saya mesti ya beli satu botol kosong free bagi kawan. Okay, mesti free dia satu botol kosong. Sebab apa? Bukan ini. Mesti free dia satu botol kosong. Sebab apa? Sebab dia boleh isi activator ini dalam dan dia boleh guna terus. Okay, so memang kena belilah. Ini botol kosong sangat murah. You boleh cari kat DIY ke mana-mana yang botol kosong. So kawan you akan rasa wah you sangat sweet ah. You belikan ini untuk I standby saya boleh pakai terus. Okay? So kalau you ada rambut gugur kan, memang you pakai set macam ini ya, memang sangat berkesan. Ataupun you boleh guna aloe first pun boleh. Sama ada activator ataupun aloe first. Okay? Pun boleh. Tapi saya memang pakai activator lah. Saya nampak memang sangat-sangat berkesan. Okay? Kalau untuk yang ada clean momo, you boleh try dulu aloe first. Kalau tak jadi juga, then you tukar jadi activator. Sebab activator ini memang dia 99% aloe vera pure. Sangat pekat kepekatan dia. So selain daripada you boleh buat rambut, you boleh letak mata. Walaupun di sini dia kata tak boleh letak mata kan. Tapi ya saya memang dari dulu pun memang saya amalkan untuk letak mata. Kalau mata merah, dia boleh basmikan kuman. Titik. Memang pedih lah. You kena tutup mata 10 saat. Memang pedih. Lepas tu kalau you ada resdung, you boleh spray muka. Sampai ke dalam hidung you spray pun boleh. Okay. Kalau sakit kerongkong, you boleh spray kat dalam. Okay. Kalau ada luka-luka macam orang kencing manis luka kan, you memang boleh guna hand soap, cuci. Saya buang ini dulu. Okay. Kalau ada orang yang kencing manis, kencing manis, luka-luka ataupun kencing eczema ke, bukan kencing eczema, kencing manis, ataupun ada eczema ke, kulit gatal ke, radang ke, luka ke. Okay, next time jangan tanya saya apa perlu pakai. You ingat semua yang luka-luka pakai macam ini. Cara dia sama, mesti cuci dengan hand soap dulu. Kencing eczema, cuci dengan hand soap, lepas cuci spray basmi kuman. Okay, basmi kuman, lepas tu kalau memang dia sangat serius punya, you boleh spray activator. Lepas itu baru you sapu campur dua-dua ini. Okay, jelly campur dengan propolis cream campur kat tangan, baru you sapu kat luka dia, kat eczema dia, kat luka macam-macam. Semualah. Okay, asalkan dia ada luka, you boleh pakai ini. Nampak tak? Kalau dia ada budget problem, okay, you boleh buang ini. Empat ini wajib tau. Jangan tanya saya lagi apa saya perlu luka, saya mau sapu apa. Eczema, saya mau apa. Jangan tanya saya lagi okay. So memang ini 4. You hafal. Okay, kalau memang dia sangat teruk, yang kencing manis muka yang teruk sangat, sampai ada ulat-ulat semua tu kan, you boleh campur activator. Sebab ini memang dia sangat bagus untuk basmikan kuman. 99% punya aloe vera kat dalam ni. So aloe first ini apa? Aloe first ini adalah daripada aloe vera. Lepas tu dia dalam ada 14 jenis, bukan banyak jenis herba-herba tumbuhan. So termasuk kayu putih. Kayu putih kan bagus untuk masaj, betul tak? Dia bagus untuk peredaran darah, untuk basmi kuman. So ini you ingat aloe first first aid. First aid macam itu Dettol. Dettol untuk apa? Dettol untuk basmi kuman. Okay, kalau apa dia tanya? Kalau luka banana. Cuba baca ayat yang ditanya. Okay, nampak? Ini memang basmi kuman punya. So that's why kalau kulit you jerawat, lepas you cuci muka, you spray. Eczema ke, jerawat you spray. Kalau ada kelimomo, lepas you shampoo, you spray. And you massage. Okay, kalau adik you gatal, you mandi, you spray adik you. Kalau orang yang lepas bersalin, apa dia tanya? Kalau orang lepas bersalin, okay, you cuci, you spray. Luka banana.
Kalau dia banana kan, okay? Banana you mesti dua-dua campur. Sebab kalau dia banana dia asyik keluar lendir, betul tak? So kalau you letak jelly saja dia mesti basah punya. So that's why kenapa forever ada ini propolis cream daripada air liu lebah. So you mesti campur dua-dua sekali, campur dah dulu kat tangan you baru you sapu. So propolis cream ini you tepek kat luka tu, itu luka dia macam jadi satu cover tau, protection. Dia jadi satu cover bakteria dia tak boleh masuk. That's why propolis cream ini memang best sangat, best gila. So kalau you ada luka banana, luka yang mempuka, okay, luka yang masih lagi fresh punya, you wajib pakai ini sampai memang jenis yang memang tebal punya you pakai. Sebab apa? Dia boleh macam satu protection. Nampak tak? Okay, so boleh soalan dia. Okay, so boleh faham so luka-luka memang set ini je. Tak ada lain dah. Memang sangat simple. Okay? 你帮我 snap 看有水晶。Okay. So ini adalah set dia. Okay. Tadi I dah jawab ini kalau memang untuk luka-luka semua boleh. Kalau first aid kita. Okay. So senang set rambut kita dah ada. Activator kegunaan tadi I sudah sebut. Lepas tu jelly dengan propolis cream ini memang ramai sudah ada adik-beradik ni. Okay. So sebelain daripada yang biasa kita tahu untuk jerawat semua tu, dia boleh buat hand treatment. Okay, you tengok sekarang kan, kita banyak guna hand sanitizer, betul tak? So kulit jadi kering, terutamanya orang yang memang ada eczema. So kulit akan jadi kering gila. So bila tangan you tak boleh nak sentuh sabun punya orang kan, memang jadi crack. So malam-malam you boleh ajar orang buat hand treatment. Okay, macam mana buat Okay, senang sahaja. Okay, you bawa itu jelly. Contoh I ajar you. Macam ni. Kalau satu tangan you letak sebanyak ini. Okay. Lepas tu propolis cream pun sama. Ini propolis cream saya. Kita nak habis. Okay. Sama juga you picit. Lebih kurang macam ini. Nampak? Nampak? Okay. Propolis cream campur dengan jelly. Satu ke satu. Okay. Kombinasi satu ke satu nisbah yang sama. Okay, apa you buat? Senang saja. You gaulkan dan you sapu seluruh tangan. Sebelum tidur, you ataupun you sudah relax kan. Malam-malam tak ada kerja nak buat dah. You dengan suami kat katil, you boleh buat inilah. Okay, so kalau you punya pelanggang ada yang eczema punya orang, you sapu tebal-tebal macam ini. Lepas tu, apa you buat? You cari ini. Sarung tangan plastik. Okay, sarung tangan plastik ini. Okay, you sarung. You sarung kat tangan you. Okay, sarung kat tangan you macam ini. Then you relax. You tunggu 10 minit. Bagi dia perak kat dalam. 10 minit. So, ini kita panggil hand treatment. So, ini sangat sesuai untuk kalau you nak lembutkan kulit you, lotion, macam lotion tau. Ataupun kulit you memang ada nanah, ada apa eczema yang memang teruk, ataupun you punya kulit memang sensitif kepada sabun basuh. You memang malam boleh buat macam ini treatment. Okay, you boleh sapu tebal-tebal lagi daripada saya tadi, then you sapu macam ini. So nanti you tengok tangan you memang sangat putih. 10 minit then you buang. Okay, so senang betul tak? So that's why memang banyak kegunaan adik-beradik kita ini. Okay, rasanya semua dah pandai kan? Daripada hujung rambut sampai ke kaki. Semua boleh pakai. Jerawat lah, demam panas lah, ulcer mulut lah, pecah bibir lah, okay. Lepas tu keling momor lah, rambut gugur boleh pakai, ketuak kat mata boleh pakai. Lepas tu kalau buasil boleh pakai, kalau pakai sampai pagi boleh ke? Jangan pakai sampai pagi. Benda yang baik pun jangan letak sampai pagi. You 10 minit sudah bagus. Sebab dia akan serap ke dalam kulit kita. Kalau you terlalu lama, 10 jam, nanti kulit you akan jadi kering. Sayangku, dia tak boleh bernafas. Nampak tak? Kulit you tak bernafas. Kulit you perlukan oksigen. You tahu tak? So, oksigen dia baru boleh comel tangan. Okay, 10 minit you sudah buang. Sama juga kalau you buat mask. Mask tu kan memang semua orang mau cantik pakai mask. Tapi bukannya pakai lama tu maknanya best. Jangan. You pakai lama dia jadi kering lagi. Okay, jangan Okay, 10 minit you sudah buang. Okay, so semua boleh pakai. Ini pun kita panggil dia krim parut. Okay, sekejap I tengok ada soalan tak. Kim, you boleh tengok
Ada tak soalan? Macam ada soalan lah. Boleh tak Kim bacakan soalan? Terima kasih. Okay. Baby kena rum. Boleh pakai. Ya, baby kena rum boleh pakai. Demam Caca boleh pakai. Campur dua-dua. Mandi dengan hand soap. Macam tadi saya cakap 4 tu. Mandi, spray aloe first. Lepas tu campur dua-dua hot ni. Sapu kat campak dia. Parut jerawat pun boleh. Okay. Kalau you punya muka jerawat yang berminyak. Okay. Jangan pakai ini propolis cream dulu. You kena pakai Sexonia dulu. Okay. Sexonia dulu. Kalau muka you tak ada jerawat, memang cantik, licin punya. Lepas tu kulit kering. You boleh campur dua-dua ni. Pakai untuk macam mask muka. Boleh. Okay. Kalau muka berminyak, jangan pakai B propolis dulu ya. Okay. Ada lagi soalan? Ada dah. Okay. So kalau ada baby yang ada ruam, nak kena step-step gambar ruam. Oh, you sendiri carilah. Okay. Siapa tu? Okay. So kalau baby ada ruam, selain daripada propolis cream dengan jelly ini, you boleh pakai ini. Aloe lips. Memang best sangat ini baby kalau ada ruam punya. Ini aloe lips. Ini memang best sangat. Kalau baby rum susu kan, you boleh pakai kat muka. Memang hilang sekejap. Kalau baby ada rum di tepi pampers, you boleh sapu. Okay. So kalau bibir memang kita sapu dulu, lepas tu baru you pakai lipstick. Dia boleh mencegah itu bibir jadi makin gelap. Okay. Ini macam jelly tau. Ini macam jelly. So saya tadi lupa buat itu demo. So jelly ini kalau you pergi ke rumah kawan, you mesti buat demo. Okay, saya buat demo je, lupa tadi. Okay. So ini jelly memang pelembab yang sangat best. Kita tengok. Okay. Untuk membuktikan kandungan utama kita adalah aloe vera kan. You boleh buat ini demo kat mata, tetal mata you punya kawan. Ataupun you sendiri buat video. You buat video, lepas tu you blast out, broadcast bagi you punya kawan. You bagi tahu dia ini memang satu benda yang you wajib ada di rumah. Walaupun kau nak tu ke jelly. Wajib ada di rumah. Setiap orang punya rumah mesti ada. Sebab apa? Dia ialah first aid. Okay, dari hujung rambut sampai kaki. You tak tahu punya accident berlaku bila-bila. So that's why you mesti standby ini jelly di rumah. Nampak tak? Dia pelembab yang paling best. So kalau you ada luka ke, kena air panas ke, minyak panas ke, rumah you mesti ada ini untuk standby. Dia first aid kita. Okay, so ini lepas you sudah bakar macam ini kan. You boleh sapu kat tangan you punya pelanggang. Bagi dia rasa, memang best sangat. Kan? Kim rasa sikit. Itu. Okay? Okay, nampak tak? So jelly ini sudah pandai buat demo kan. Nanti saya mau tengok semua orang buat demo, buat video. Buat video ringkas, bakar macam ini, send bagi kawan. Apa? Okay? Wasil pun boleh pakai. Okay, so ini jelly. Okay, apa lagi saya tak cerita? Ini. Heat lotion dengan MSM gel. Ini memang adik-beradik juga tau. So, MSM gel ini adalah dia tinggi dengan itu kita panggil apa? MSM gel ialah dimethyl sulfate MSM. So, ini adalah untuk apa? Dia untuk tambah lendir. Lendir antara sendi kita. Macam kita punya kaki lutut kan, ada orang sudah tak ada lendir sudah. Kering itu lendir. So that's why bila you punya kaki jalan tulang tu dulu ada lendir, dia ada cushion. Dia jalan smooth je. Tapi bila sudah tak bersenam, lama-lama tak makan protein yang cukup, betul tak? Kalsium pun tak cukup. So you punya lendir makin kurang, lama-lama dia bergeser. So bila bergeser, dia akan jadi radang. Radang berlaku, dia jadi sakit. Nampak tak? So, ini berlakunya radang sendi arthritis. Tak ada. So, that's why ini MSM gel dia untuk sapu di sendi supaya dia merangsang. You punya ini lendir untuk dibentuk. Tambah lendir. Okay? Tetapi you perlu juga makan produk yang tinggi antioksidan untuk anti radang dan tinggi minyak. Supaya dia boleh anti bengkak. Okay, dan kalau you nak lendir itu dihasilkan daripada badan, you perlu makan glukosamin dan juga protein yang cukup supaya lendir boleh dihasilkan. Nampak tak? So that's why bila lendir cukup baru you ada cushion.
So kalau you nak kurangkan kesakitan, you boleh pakai MSM gel dan juga heat lotion. Okay, ini dia untuk tambah dulu lendir, sapu dulu. Lepas itu kurangkan sakit, you tambah ini Aloe massage lotion, heat lotion. Dia rasa macam berangin, panas macam itu. So you akan rasa kurang sakit. Okay, untuk seketika masa. Okay, nampak tak? So Kak Ana ada apa soalan nak tanya boleh type ah. Okay, ini lotion massage lotion, dia warna merah betul tak? So selain daripada kurangkan sakit sendi, dia boleh letak kat ini, lumur kat ini. Dia boleh kurangkan lengur-lengur. Okay. Sebelum pergi ke jungle trekking boleh pakai dulu. You pakai dulu baru you pergi jungle trekking. Lepas habis jungle trekking, you balik rumah you pakai lagi. Dia boleh kurangkan kesakitan. Okay, kalau you main badminton pun boleh, you boleh sapu dulu. Kurangkan itu otot radang. Kan? Lama tak senam kan, tiba-tiba bersenam itu otot jadi radang. Okay, lepas tu boleh pakai untuk macam kita tidur, you nak tidur lebih lena, you boleh pakai kat belakang badan, lebih ni. Okay, you boleh pakai satu-satu. Bila ini sudah meresap ke dalam, baru you pakai yang ini. Okay, dia sangat cepat meresap punya. Okay, lepas itu kalau untuk lembukan sendi, dia boleh kurangkan kesakitan. Dia boleh pagi dia darah berjalan. You boleh selesa. Okay, contohnya macam malam-malam kan, kadang-kadang saya guna ini untuk rendam air, rendam kaki. Okay, macam mana you buat? You sediakan satu tong air suam. Okay, air suam lepas tu you letak ini sikit ke dalam air suam, then you gaulkan dia. Lepas tu you boleh rendam kaki. Dia boleh membantu peredaran darah. Okay, dan dia kurangkan itu otot punya ketegangan. Okay, lepas tu kalau orang yang ada masalah tidur, tak boleh nak tidur malam, panggil apa? Insomnia. Okay, I bagi tahu you mesti ajar dia guna heat lotion rendam kaki. Dia boleh membantu untuk tidur lebih lena. Okay, untuk masalah insomnia punya orang. Okay, ataupun you memang penat satu hari, kan? Ataupun you memang jenis kurang senaman, you boleh rendam kaki air suam, letak heat lotion, dia boleh membantu peredaran darah. Macam itu, nampak tak? So memang banyak kegunaan. Kalau you ada patuk-patuk, you boleh letak heat lotion ni dada. Dia boleh macam rasa macam panas, suam-suam macam tu selesa. Kalau you ada masalah macam uzur, tak tahu uzur, sakit senggugut, you boleh letak. Sakit kepala boleh. Hidung you sumbat, you boleh letak kat hidung. Hidung sumbat kan? Boleh sapu. Okay? Kalau you macam macam patuk memang teruk sangat. Pernah ada orang share, kalau you patuk sangat, you boleh sediakan air suam sikit. Satu titik je, kecil je. Satu titik kecil, gaul. Lepas tu you minum. You akan rasa selesa. Okay, bila you rendam kaki, you mesti guna air suam. Sebab air suam dia boleh membantu peredaran darah. Okay, kalau you nak burn fat, ini kalau you nak burn fat, you boleh sapu dulu kat tempat you nak burn. Lepas tu you pergi jogging, you pergi senaman. Ataupun you pergi sauna. Dia boleh membantu peredaran darah dan berpeluh. Okay, okay sakit kepala semua you boleh pakai. Okay. So lepas tu yang last kali adalah apa? Adalah kita punya ini MPD yang ada stok. MPD yang ada stok ini. Nampak tak? So ini MPD yang memang best multi-purpose detergent. So dia memang untuk cuci segala-galanya yang you boleh sebut. Pinggang mangkuk lah, lantai lah, tingkap lah, kucing lah, kain lah, selimut lah, cawan lah, buah-buahan lah, sayur-sayuran lah. You letak setitik je. Kalau sayur-sayuran, buah-buahan, you letak satu titik, you rendam. Memang itu sayur memang fresh sangat. Lepas tu memang boleh hilangkan taki-taki dekat baju. Betul. Lepas tu kalau you punya rumah anak-anak ada itu patung-patung, itu bantal busuk, you boleh guna ini rendam, memang dia sangat bersih. Kalau rumah you punya dapur, dapur itu sinki, boleh. Lepas tu you boleh spray. Lepas itu yang minyak punya, yang serap minyak tu, you buat sabun, you buat sabun, you letak air,
Ada lagi You ni letak hot sikit lima ini, ni tak then you bayar boleh pun spray. aman. Boleh spray dia buat buih. Tak bayar pun. Siapa punya mic tutup dulu ya. Lily punya mic. Okay. So you boleh spray tempat minyak-minyak, dapur kita punya kuali. Okay. Toilet kita yang kotor-kotor you akan perasan satu tau. Kalau you toilet sekarang sangat licin. Perasan tak? Sangat licin. You kena hati-hati. Kalau lantai you sangat licin bermakna apa yang you pakai tu ada kandungan chemicals. Yang you mandi, yang you shampoo kan, dia ada chemicals. Tetapi you akan perasan satu benda, kalau you pakai shampoo forever, hand soap forever, sabun forever, okay? Sabun lantai, you akan perasan you punya toilet punya lantai, dia tak berkulat. Dia tak licin jadi. So memang sangat best ini I sangat perasan dia. So that's why memang kena tukar. Okay, you punya lantai kalau berminyak sangat ataupun memang you banyak kulat, you kena tahulah you memang pakai benda yang ada chemical tau. Lepas tu ini memang best sebab apa? Kalau you ada kereta wiper. Kereta kita punya wiper tu kan. You boleh letak 2-3 titik dalam itu wiper punya tong tu. Jangan letak banyak tau, nanti berbuih you punya juga, nanti you tak nampak jalan tau. So you letak 2-3 titik dalam itu tong wiper. So memang dia sangat bersih bila you Mas punya mic. Okay. Okay, you punya wiper akan sangat bersih. Sangat bersih you boleh letak. Kalau you nak mandi kucing boleh, mandi haiwan semua boleh. Kalau you nak cuci kain, you jangan letak banyak sangat kalau kain tak banyak. You letak sikit je, jangan banyak sebab dia memang banyak buih. Kalau you cuci mangkuk pinggang pun you guna sikit je buat air, dia memang banyak sangat buih. Okay, kalau you cuci lantai, lagi you kena jaga. Macam mana you cuci lantai I bagi tahu you, jangan letak satu tong ting tau. Nanti satu rumah you kena lap 3-4 jam, tak habis buih tu banyak. So apa you buat, you sudah ada air kan. Okay, lepas tu ini MPD, you buat macam ini. You tuang, jangan you tutup macam ni tau. You tuang, then you pusing balik. Lepas tu you ambil ini. Sisa-sisa yang tinggal kat ini penutup. Then you buka itu pipe, dia berbuih. Itu dah cukup untuk lap satu rumah. Jangan pergi tuang macam ini jangan tuang macam ini untuk lap lantai nanti you satu hari tak habis lap itu buih, nanti you marah saya. So you tengok sekarang memang banyak itu case banjir. So banjir memang kotor betul tak? So memang kena guna MPD. Lepas tu sekarang kan case COVID. So apa yang you beli daripada pasar raya you pastikan you bersihkan dulu. You macam saya letak dalam itu ini botol kosong ini letak air sikit, letak ini 3-4 titik, shake, lepas tu dia berbuih. So apa yang saya beli balik dari pasar raya saya spray dulu, lepas spray I bagi dia sekejap, lepas tu I basuh, kasih bersih. Macam buah-buahan saya beli pun sekarang saya letak dalam itu besen, rendam 2-3 titik MPD baru saya simpan. Kena jaga-jagalah. So balik rumah, luar rumah sudah kena ada ini spray MPD. Okay. Lagi satu I mau share ialah ini MPD boleh bunuh itu lipas. Lipas. Kalau you ada lipas kat rumah, you buat macam tadi kan. You jumpa saja lipas you spray dia. So sekejap je itu lipas akan mati punya. Sebab apa? Lipas punya permukaan badan dia ada minyak tau. Itu minyak yang bantu dia untuk pernafasan. So MPD dia boleh menguraikan minyak kat badan dia. So bila you spray kan, dia punya minyak sudah tak boleh bernafas, dia akan mati. Sangat senang, you tak payah pergi beli itu aerosol. You kena kerja itu lipas. Satu rumah kerja you spray itu lipas tak mati punya. Sebab apa? Itu tak ada guna. You guna ini sekejap je lipas sudah mati. Okay. Cicak pun boleh saya tak tahu saya sangat benci cicak punya. Cicak tu susah mau mati, I memang geram dia. Lipas saya tahu lah, lipas semut pun boleh. Tapi semut memang sekejap sajalah, tapi dia datang balik. Semut pun sangat degil, betul tak? Tapi lipas memang mati terus punya.
You cuba. Tak payah beli itu aerosol. Memang bau kuat sangat, tak bagus untuk kesihatan. Okay? So ada soalan tak? So rasanya I share punya semua ni memang ada dalam Forever to You apps. Semua kecuali ini, bukan ini jangan beli ya. Ini jangan, ini kena buang lah. Ini kena buang. So apa yang I share hari ini semua ada dalam Forever to You apps. Wah, cantiknya. Nampak tak? Semua ada dalam Forever to You apps. Ini additional tak ada. So yang lain punya memang ada. So memang you boleh share ke kawan-kawan. Apa yang ada you share lah. Yang tak ada punya jangan share dulu loh. Share je lah apa yang ada. Ambil gambar, comel. Okay? Pak. Ya, tanya, silakan. Kalau macam Kak ni pakai aloe vera dengan propolis tu, dia naik jerawat. Sebab apa? Sebab muka you memang ada minyak kat dalam. Jerawat you sudah di dalam. You ada kotoran kat dalam. So bila you pakai benda yang aloe vera kan, aloe vera sifat dia apa? Membersih. You dengar? Sifat dia membersih. So you ingatlah bila you pakai saja kat muka, dia keluar jerawat bermakna dia keluarkan kotoran kat muka you. So you kena sabarlah. Sebulan you pakai macam tu, then you akan nampak semakin kurang. So pakai Forever punya produk memang kena banyak sabar. Macam orang yang curly momo bila dia pakai saja shampoo, spray aloe first, memang curly momo kacau. Sebab apa? Dia mau keluarkan semua you punya pakai punya shampoo chemical yang dulu. Dia tanggalkan dulu chemical dulu. So dia melalui kulit, dia buangkan metabolisme, dia keluarkan dulu. So you mesti faham kalau rambut you gugur lagi banyak selepas you pakai shampoo, tahniah. Dia tolong you buang itu rambut yang tak sihat. Okay, so mesti sabar dulu. Okay, ada lagi soalan? Lepas tu satu lagi Bel. Set Sonia tu kalau buat emas, tidak juga ke pakai dia? Apa tu? Kalau buat emas? Set Sonia. Set Sonia. Yang buat emas tu kan. Yang 3 lagi tu pakai 10 minit ke sampai pagi esok? Oh, tak. Hanya pakai dalam 10 hingga 15 minit. Okay, itu kain sudah 70% kering, you mesti buang. You tak boleh salah sayang. Nanti kulit you jadi makin kering, tak boleh. 70% kering, you sudah buang. Okay, faham. Okay, ada lagi tak soalan daripada kawan lain? Ada? Kak Ani? Kak Azia? Syaril, Wahida, Cik Su, Huda, Kak Rohana, Mazda, Kak Izati, Cikgu Khairil, Fatin, Fakri, Suhaima, Nisa. Ada tak soalan? Sabaria, Kak Iza, Khatijah, Wahida ada soalan? Silakan. Wan Samia, Norazila, Aisyah, Hatini, Kak Samia, Andili. Ya. Yang apa tu warna pink tu? Yang warna pink tu kan panggil apa? Yang debu tu. Bila kita pakai kaedah dia sama juga 70% boleh take out. Yang mask powder tu kan? Kita boleh cabut. Mask powder. Oh ya, mask powder. Kalau you ada pakai itu mask paper, yang itu oil block paper, itu sebenarnya kalau you tengok sudah kering, you cabut. Dalam 10 minit je. Yang ini memang you pakai dengan activated. Okay? Yes. Ada lagi soalan? Pasal ini daily use. Ataupun memang sangat clear saya cakap. Siapa rasa saya cakap sangat clear? Wah, you sangat excited. Nak segera pergi share kepada kawan. You tengok Forever memang banyak produk tau. So you jangan nampak wah Forever tak ada stok. Tak ada. Forever banyak stok You tengok banyak sangat stok. So you memang boleh share berbagai benda Bel. Terangkan pasal moisturizer. Moisturizer yang mana?
Ya. Siapa? Moisturizing lotion. Alah. Siapa yang bercakap ni? Bel, saya Iza. Kak Iza. Ya, silakan. Mask powder tadi tu kalau kita letak dekat muka, direct ke muka pakai macam apa tu berus, nanti bila dia dah kering, macam muka kita bila tarik dia macam crack macam tu kan? Susah nak tanggal kan? Hello? Ya, soalan dia ialah Soalan dia, adakah kita direct boleh cuci ataupun kita kopek? oh, okey. Kalau you hanya pakai mask powder campur dengan ini activator you sapu dengan berus kan. You boleh dalam 10 minit dia sudah kering tau. Dia macam crack. You tak boleh cabut macam itu. Rosak you punya kulit. You terus pergi ke itu besen, terus cuci muka. Terus cuci saja. Lepas tu then you pakai toner, you punya serum itu. Jangan kopek. Okay? Okay. Dia memang tegangkan muka. Dia tegangkan muka. Okay, apa beza lotion dengan moisturizer ke sama je. Sebenarnya dia lebih kurang sama. Dia beza dia ialah kandungan minyak dia. Kandungan minyak ada satu dia lebih berminyak, ada satu lagi dia kurang berminyak. So you sendiri kena cubalah. Kalau you jenis kulit yang jenis yang berminyak kering sangat, then you pakai yang moisturizer lotion. So dia memang berminyak sikit. Okay, tapi sebenarnya dua-dua tu lebih kurang sama. Okay, dan sekarang hanya ada moisturizer lotion. So you jual moisturizer lotion. Okay, you kena pandai lah, kita ni peniaga you kena tengok apa ada, you jual apa. Okay, so you tanya I toner dengan activator apa beza? Beza dia sangat besar. Activator adalah 99% punya aloe vera. Dia sifat dia macam membasmi kuman. Okay, membasmi kuman. Okay, tapi toner dia adalah untuk apa? Untuk balance balik pH kulit kita, tutup liang roma kita dan dia bagi air kepada kulit kita. So bila you pakai toner, you akan rasa kulit you sangat moisture, sangat lembap, liang roma makin kecil, cerah muka sebab dia bagi air ke kulit kita. So beza dia sangat besar tau, bukan sama, tak sama langsung. Tetapi kalau kulit you jenis yang jerawat yang besar-besar, okay, you perlukan activator untuk basmikan kuman selepas you cuci muka. Nampak tak? Sama ada activator ataupun aloe first pun boleh. Okay? So kalau untuk bab skincare hari Selasa malam, kita ada satu kelas skincare. So kalau you ada soalan pasal skincare, you boleh boleh tanya sekarang pun boleh ataupun you nak tunggu hari Selasa malam punya kelas pun boleh. Bel, after kita solat, kita cuci muka apa semua, kita apply aloe vera jelly dengan propolis boleh kan? Boleh. Asalkan you punya muka, kalau you sudah sentuh dengan air, you sudah cuci muka, you kena ingat bila you cuci muka, air kat kulit you mesti keluar, kering. So you mesti ganti balik air. So you mesti guna balik toner. Toner, illuminating, jelly, itu ganti balik itu air. Macam biasa. Okay? Okay, ada lagi soalan? Halo, Bel. Syam. Ya. Siapa? Kak Aziah ni. Ya, silakan. Kak Aziah nak tanya, macam kulit Kak Aziah ni kusam. Apa yang nak perlu kena pakai? Sebab dia ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik keras tu kat dahi. Bintik keras kat dahi, macam jeragat kan? Macam kolesterol kot. Biji kolesterol. Itu kolesterol. Biji-biji kolesterol. Kalau ada biji kolesterol, Forever punya produk tak akan tanggap kecuali dia ialah ketuak. So itu biji kolesterol dia akan hilang kalau you pergi buat laser. Kena buat laser kalau nak hilangkan. Okay? Tetapi kalau you nak kurangkan ataupun you nak elakkan dia makin banyak, kakak mesti jaga dari dalaman dulu. Okay, jaga dari dalaman. Okay, kolesterol level tu kena jagalah. Okay, lepas tu kalau luaran, kalau kulit jenis kusam ataupun kering ataupun ada garisan, you boleh try Sexon Infinite
Kalau jenis kering tak ada minyak dah. So you kakak boleh cuba set infinite. So set infinite dia ada cleanser, dia ada serum dengan moisturizer. 3 perkara. Okay. Dia sudah cukup lah untuk jaga. Kalau jenis memang kering sangat, kakak boleh tambah toner. Okay, tambah toner sebelum you letak serum, kakak tambah toner. 4 perkara lah. Okay. Okay. So Huda tadi tanya, shampoo boleh tak pakai setiap hari? Shampoo boleh pakai setiap hari. Okay, boleh. Okay, ada tak lagi tak soalan? Ya, so yang penting hari ini you sudah belajar, you sudah tahu macam mana kita nak memilih produk, kena tengok kandungan. Okay, kandungan utama dia terdiri daripada produk tu 50 hingga 70% ke atas. That's why produk Forever semua kandungan utama adalah aloe vera. That's why memang sangat selamat. Okay, selamat dipakaikan sebab kepekatan dia sangat tinggi. Okay, so that's why baby yang baru lahir sampailah usia beratus tahun boleh pakai. Okay, tak ada risau punya. Okay, so makin pakai you akan rasa makin best kulit kita. Dan you tak risau untuk dapat masalah kesihatan dalaman juga. So kalau tak ada soalan, okay, saya ucapkan tahniah. So kita 1 jam 24 minit sudah. Okay, so nanti nak kalau ada soalan you boleh tanya dalam grup. So yang penting adalah mesti share kepada kawan. Okay, mesti share kepada kawan-kawan produk yang best ini. Okay, itu saja daripada saya, Bel. So, I ucapkan selamat hari Jumaat. Okay, dan fokus kepada maklumat anda bulan Januari ini. Mulakan dengan terbaik. Okay, so bye-bye semua. Bye.